Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mempertemukan kita kembali di dalam majlis ilmu, di antara majlis yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah. Ia merupakan majlis yang memisahkan antara hak dan batil. Ia mengenalkan kepada kita antara hak dan menafikan kita, menolakkan kita dari kebatilan. Maka mudah-mudahan dengan majlis yang begini, walaupun kita berada di alam maya, kita masih lagi mengharap Allah memberkati majlis-majlis yang begini kerana berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan Allah mempermudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi dengan hadis yang mengatakan menuntut ilmu itu adalah wajib. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap muslimin. Maka ianya merupakan ganjaran pahala demi pahala kita akan miliki. Terutamanya ilmu yang berkaitan dengan mengenal pencipta kita, yang merupakan fardu ain yang mesti kita settlekan kepada diri kita pada tiap-tiap pribadi. Jangan biarkan kejahilan itu sehingga kita bertemu dengan Allah seolah-olah kita tidak mengenali Allah dengan sebaik yang mungkin. Sedangkan dia pencipta kita. Ya, dia Tuhan kita yang mana ianya perlu dikenali dengan sebaik-baik yang mungkin. InsyaAllah. Maka mudah-mudahan setelah kita mempelajari, alhamdulillah, seperti Yayasan Ta'lim menyediakan manhaj ilmu di sini, so far kita menyaksikan di antara manhaj yang terbaik yang dibawa melalui kitab Al-Quran dan As-Sunnah, dan guru-guru yang terbaik yang dibawanya yang memahami, yang memegang pahaman Quran dan As-Sunnah mengikut salaful ummah. Jadi insya-Allah jangan takut, teruskan menuntut ilmu dan tambahkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini menjadi bekalan yang paling besar di akhirat kelak, menjadi bekalan yang terbaik di akhirat kelak, yang boleh menyebabkan mungkin kita akan diangkatkan darajat kita di akhirat kelak sehingga kita boleh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah peluang yang keemasan yang kita miliki selagi nyawa kita masih ada, selagi udara yang kita sedut ini masih ada, maka peluang untuk bertaubat dan beristighfar ada lagi. Walaupun tengah duduk-duduk dengan kelas ni, teringat dosa kita, astaghfirullahalazim, beristighfar, minta mohon kepada Allah. Kerana beruntunglah sesiapa yang dibangunkan di mahsyar dalam keadaan ia istighfar penuh di dalam kitab amalannya. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dan ingat rahmat Allah itu terbentang luas. Dia menanti hamba-hambanya datang untuk beristighfar dan bertaubat. Allah tidak akan biarkan kita dalam keadaan berdosa tanpa bertaubat, setelah bertaubat tanpa diambil kira. Tak, dia akan memberikan kebaikan kepada kita jika ikhlas itu datang dari diri kita, insya-Allah. Jadi bersungguh-sungguhlah, terutamanya dalam sudut menuntut ilmu ini. Apatah lagi ilmu yang kita nak membicarakan ini berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kerana kita menyangka hubungan kita dengan Allah memadai. Tidak, tetapi ianya perlu ditambahkan hubungan kita dengan manusia untuk mengautkan ganjaran-ganjaran pahala yang bersepah-sepah. Banyak sangat pahala di kiri kanan kita. Kita je yang tak perasan. Jangan terkejut nanti di akhirat kelak, di mahsyar kelak, dalam keadaan kita dapati amalan-amalan yang kita tidak jangka. Amalan ini boleh berikan poin yang ataupun pahala yang besar. Amalan yang macam ni remeh kita anggap pun boleh mendapatkan pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, itu orang tidak perasan. Dan itulah rahmat Allah yang Allah nak bagi kepada kita tanpa kita sedari dapat terpijak. Misalnya saya bagi contoh. Saya bagi contoh, seorang itu mungkinlah kita nak buat amalan
yang begitu besar, mungkinlah agak susah dengan harta yang sedikit apa semua. Datanglah kita ni, tanamlah pokok, tak kiralah dalam pasu ke, tanah lapang ke, kita ada tanah lalu kita usahakan ke, semuanya itu akan bermanfaat. Ya, bermanfaat sama ada dicuri ataupun diambil. Ya, yang Rasulullah kata kalau burung makan pun kita mendapat pahala. Okey. Tetapi yang poin yang paling besar di sini, apabila ya tuan-tuan dan puan-puan di antara orang yang educated dalam bab ini mengetahui, apabila pokok-pokok itu ditanam, ya, maka dia akan mengeluarkan oksigen, ya, melalui proses fotosintesis. Yang mana oksigen ini amat berharga kepada manusia, amat perlu. Bahkan dalam air pun ada oksigen dengan nisbah H2O, hidrogen dan oksigen itu bergabung. Ya. Bayangkan kita hanya tanam pokok, tiba-tiba pokok itu mengeluarkan oksigen dan oksigen adalah keperluan manusia. Keperluan haiwan. Bayangkan mereka sedut tiap-tiap hari. Sedangkan kita tanam satu pokok aja. Ya. Ini di antara rezeki ataupun ganjaran pahala yang terpijak yang kita tak sedari. Kita akan dapati benda-benda ini di akhirat kelak. Dan Allah bila dia bagi sesuatu, maka dia akan bagi sebaik yang mungkin. Sebaik yang mungkin. Dia akan bagi yang terbaik. Okay? Jadi kita akan dapat yang terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Ya, oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jangan pandang remeh tentang kebajikan. Walaupun sedikit. Ya, jangan pandang remeh. Walaupun kita sapu kat rumah tu, pahala terlalu besar. Itu pasal kedudukan seorang isteri, ganjarannya besar jika dia seorang suri rumah yang full time. Walaupun mungkin suami tak bagi ke duit ke apa ke, dia mendapat ganjaran pahala yang besar. Dia layak untuk memiliki syurga yang Rasulullah kata memadai seorang wanita itu menunaikan solat fardu, menunaikan puasa, menunaikan zakat dan taat kepada suami. Ya, maka dia boleh masuk syurga di antara 8 pintu yang mana dikehendakinya. Nampak tak? Kedudukan wanita. Ya, yang hanya duduk di rumah kita kata apalah duduk di rumah, tak. Pada wanita inilah muncul satu kerajaan yang hebat. Pada wanita inilah yang muncul seorang anak yang menjadi pemimpin yang hebat ataupun alim ulama yang hebat. Kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lahirnya dengan Aminah, ya, maka Aminah itu telah melahirkan seorang lelaki yang hebat. Ya, begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi, begitu juga pemimpin-pemimpin besar semua dilahirkan oleh seorang wanita yang hebat. Ya, iaitu ibu, ya, wanita yang hebat dan bapa yang membimbing. Oleh kerana itu Imam Ahmad Hanbal, kita masyhur Imam Ahmad Hanbal di antara tokoh yang hebat di antara zaman-zaman kurun yang tamadun ilmu. Imam Ahmad memang hebat tetapi dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, lahir-lahir, bapa dia dah meninggal. Maknya yang mendidiknya. Maknya yang mendidiknya. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan bagaimana didikan yang diberi, wallahu alam. Tapi bagaimana seorang ibu tunggal yang menjaga anaknya sampai mempunyai kehebatan yang begitu dahsyat. Lahir daripada seorang ibu yang hebat. Ya, bapa yang hebat. Maka insyaAllah kita akan jadi orang yang hebat bila kita mengikut jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baik, jadi kita sambung balik Ensiklopedia Akhlak Salaf. Ia merupakan satu buku yang membicarakan tentang akhlak-akhlak generasi yang terbaik yang menjadi contoh kepada kita. Dan kita tahu generasi yang terbaik itu bermula daripada Rasulullah SAW berdalilkan ayat Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Baik, barang siapa sesungguhnya pada Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya pada Rasulullah itu, pada kamu wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, akhlak kemuncak akhlak yang tinggi. Contoh ini bila kita membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh ini diambil sama ada lelaki ataupun perempuan. Tidak menjadi masalah. Selagi Rasulullah tidak membezakan, maka ianya tidak perlu diasingkan di antara lelaki dengan perempuan. Kerana dalam agama ini ada part-part yang dibezakan. Ini untuk lelaki, ini untuk perempuan. Ya. Tetapi bila lafaz itu adalah lafaz umum, maka lafaz umum itu mengisyaratkan lelaki dan perempuan.
Macam kita lah, Assalamualaikum. Ya, kalau ikut nak khususkan, kalau jumpa orang perempuan, Assalamualaiki, Assalamualaikunna. Ya, tetapi apabila dikatakan Assalamualaikum, kum untuk lelaki, ya, ki untuk perempuan, ka untuk lelaki, ya, kunna untuk perempuan. Okey, kum untuk lelaki. Tetapi bila dilafazkan Assalamualaikum, maka ditujukan untuk lelaki dan perempuan. Bahkan kalimah ulama membahaskan kum, istilah jamak itu, ya, plural itu mengisyaratkan ta'zim, mengagungkan seseorang. Ya, bila digunakan kalimah kum ramai, maka itu mengisyaratkan ta'zim, menghormati seseorang dengan cara yang ta'zim ataupun baiklah, beradab. Baik. Jadi di sini Rasulullah merupakan lelaki yang mempunyai akhlak. Okey. Bila dilafazkan bahawa Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia, maka kita perlu mengikutnya, mengikut rentak-rentak yang telah disabdakan oleh Allah, sabdakan oleh Rasulullah dan diterangkan dalam firman Allah, ayat Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan, maka Rasulullah mempraktikalkan. Al-Quran diturunkan, Rasulullah mentafsirkan. Itu pasal bila Aisyah ditanyakan tentang akhlak Rasulullah, lalu Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan dengan arti kata lain, penafsiran pada Al-Quran yang sebenar adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dia. Kita baru nampak bagaimana penafsiran Al-Quran itu adalah pada diri Rasulullah dan dikatakan juga pada diri para sahabat. Kerana Al-Quran masih turun sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan menegurkan para sahabat melalui wahyu-wahyu. Begitu dahsyat sekali. Sehingga kan orang-orang munafik pun Allah bagi tahu kan apa yang dibisikkan pada diri mereka, kawan-kawan mereka yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu dalam bab ini kita kena faham, di kalangan para sahabat bila dia melakukan perkara-perkara tertentu yang dianggap ganjil bagi orang selain daripada para sahabat. Ya, kadang-kadang kita tengok satu perkara tu macam tak betul aja, tak. Ya. Para sahabat mengatakan, kami, satu kalimah yang disebutkan berkaitan dengan nikah, kunna na'zil wal Quran yanzil. Ya, kami melakukan perkara itu dan Quran masih lagi turun. Kalaulah kami lakukan salah, maka Allah akan wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bahawa di kalangan para sahabat Allah wahyukan kepada Rasulullah, dia tu salah, dia tu bicara tak betul, dia tu begini, perbuatan begini. Maka Allah turunkan ayat. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan perempuan, begitu sekali para sahabat di antara contoh yang terbaik yang Allah tahu sifat-sifat mereka dan mereka tidak akan melanggari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kedudukan para sahabat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, keagungan bagi kita, kita perlu tanam keagungan kita, ya, berkaitan dengan keimanan rukun Islam yang 6 perkara itu, berkaitan dengan Allah, mesti ada keagungan yang tinggi dalam jiwa kita. Mengakui rububiyah, dialah raja segala raja, kehebatan, kemuncak kehebatan hanya pada dia. Kemudian kita beriman kepada Rasulullah dengan cara yang betul, yang mengakui Rasulullah adalah utusan dari langit dan kalam dia adalah kalam yang kena ditaati. Penafsiran dia adalah penafsiran yang mesti diikuti. Baru datang, ya, keagungan itu dalam jiwa kita, megah agunglah diri kita, keagungan Allah ada dalam diri kita, keagungan Rasulullah, semua yang Allah hantarkan kepada kita, kita beriman dan insya-Allah maka pada ketika itu kita menyaksikan bahawa diri kita akan menjadi gunung yang teguh, pasak yang teguh terhadap perkara-perkara berkaitan dengan keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul, keimanan para malaikat dan para sahabat, ya, semuanya itu mereka termasuk dalam bab agama. Maka kita tidak akan, ya, rugi dalam bab ini. Baik, jadi kita sambung balik pelajaran kita yang berkisar seluruh ibadah terkait erat dengan akhlak yang mulia. Ya, seluruh ibadah terkait erat dengan akhlak yang mulia, muka surat 21. Saudaraku, sungguh pada akhlak mulia ada banyak keutamaan dan pahala besar. Kerananya tiap bentuk ibadah telah maupun muamalah dalam Islam selalu digandingkan dengan akhlak yang mulia. Ya, kalau kita menyaksikan dalam disebutan ini bahawa
setiap bentuk ibadah maupun muamalah. Muamalah ini ialah berkaitan dengan hubungan kita, ya, pergaulan kita, ya, dalam Islam selalu digandingkan dengan akhlak yang mulia. Ini di antara agama yang begitu, yang dikatakan kita adalah agama yang begitu tinggi akhlaknya. Berbandingkan dengan agama-agama yang lain, ada unsur-unsur yang kita katakan seperti unsur-unsur ekstremis yang melampaui batas, unsur-unsur agresif, ya, tetapi Islam tidak begitu. Bahkan kita akan menyaksikan bagaimana hubungan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir, ya, begitu dahsyat. Sehingga kan dalam Al-Quran mengingatkan bagaimana kedudukan kalau orang buat kita, ya, bagaimana pula kita nak membalasnya, ya, dan di akhir kalimah itu memaafkan itu lebih baik. Nampak tak betapa cantiknya akhlak dalam agama kita? Okey. Ketika seorang Muslim mengerjakan ibadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, ia pun dituntut supaya menghiasi ibadah itu dengan akhlak yang mulia. Begitu pula dia di saat bermuamalah dengan sesama, ia dituntut berakhlak mulia. Bahkan dalam seluruh aktiviti seharian. Kita menyaksikan bagaimana aktiviti-aktiviti kita ini dituntut, ya, dituntut untuk melakukan akhlak yang mulia. Oleh kerana itu bila kita bekerja, sifat apa yang dituntut? Sifat amanah, sifat ikhlas, sifat bertanggungjawab, itu semua dituntut dalam agama kita. Sehingga kan kita kerja di pejabat misalan, sehingga kan begitu amanah, masa pun diambil kira, sehelai kertas pun diambil kira, satu pen diambil kira jika bukan milik kita, atau jika kita tidak mendapat kebenaran. Begitu teliti dalam Islam, ya, begitu teliti. Kita tidak akan menyaksikan suatu perkara ini melainkan dalam Islam. Apabila kisah 3 Bani Israel yang terkurung di dalam gua, tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang mengagumkan. Ya, apabila Rasulullah menceritakan 3 orang Bani Israel itu yang terkurung di dalam gua, ya, di antaranya yang mengagumkan kita, apabila seorang lelaki ini, seorang anak muda yang menginginkan seorang perempuan di kalangan saudaranya, ajak melakukan zina, dia tak nak, dia takut kepada Allah. Ya, tetapi pada sampai satu hari, satu ketika, apabila berlaku kemarau, maka perempuan ini terdesak, inginkan makanan, inginkan kehidupan. Maka dia minta kepada lelaki ini. Lelaki ini mensyaratkan, serahkan diri kamu kepada aku. Yakni, kamu kena reda, kalau nak aku boleh bagi, tetapi kamu kena puaskan tuntutan nafsuku. Yakni berzina. Satu benda yang agak sukar untuk kita fikirkan. Tetapi inilah betapa pentingnya iman kepada kita, ya, apabila wanita itu yang disebutkan hadis secara terperinci, dia dah terpaksa, maka dia menyerahkan diri dia, dan waktu itu lelaki itu, ya, maaf saya terpaksa cerita, nak menceritakan di dalam keadaan yang begitu bila-bila masa je, ya, lelaki ini boleh buat kan, maka tiba-tiba wanita ini berkata, ittaqillah, ya. Yang disebutkan di dalam hadis bagaimana lelaki itu sudah berada di kawasan yang mana bila-bila masa sahaja dia boleh masuk, tetapi wanita ni ikhlas kerana Allah, dia terpaksa, tetapi dia mengucapkan satu perkataan, ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan kamu ambil perkara yang bukan milik kamu. Terkejut lelaki itu, terus berubah muka, terus meninggalkan wanita ini, dan juga meninggalkan bahan-bahan ataupun harta-harta yang dijanjikan untuk bagi kepadanya dengan tanpa melakukan apa-apa. Ya, subhanallah, ya, begitu hebat. Satu perkara yang begitu hebat, itu yang kalimah ittaqillah yang kita katakan. Kalimah ini bukan sebarangan. Siapa yang ada iman akan tergoncang dengan kalimah ini. Ya, tuan-tuan dan perempuan, kalimah itu menggoncangkan lelaki ini. Lalu amalan dia diterima. Kenapa? Dia takut kepada Allah dan dia tinggal ke wanita itu dan tidak mahu apa-apa pun dari wanita itu. Bahkan dia lakukan kerana Allah, dan akhirnya kita tahu pintu gua terbuka. Disebabkan perbuatan itu kerana ikhlas dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia
cerita dia. Kemudian apabila seorang lelaki pula, ini di antara perkara yang cukup hebat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Yang mana seorang lelaki ini yang mempunyai, dia adalah ahli perniagaan. Tiba-tiba tokek pula. Pekerja dia lari keluar. Tinggalkan. Ya, mungkin dia ada perjanjian atau tidak ada perjanjian, wallahu alam, tetapi pekerja ini dia tinggal. Kemudian bila dia tinggal, habis gaji dia bila nak bagi? Ya. Maka lelaki ni simpan. Tuan-tuan dan perempuan, jujur, lelaki ni bukan sebarangan, jujur. Dia simpan duit tu, ya. Satu hari tiba-tiba dia jadikan duit itu sebagai modal perniagaan. Ini adalah satu perkara yang sulit bagi kita lah, ya, bagi kita. Kalaulah dibuatkan sebagai modal perniagaan, tak apalah, kita ambil, lepas tu kita bayarlah balik. Misalnya kita ambil lah gaji dia 5,000 misalnya. Dia tak dan ambil. Lalu kita ambil gaji tersebut, lepas tu kita gunalah untuk perniagaan, dah guna untuk perniagaan tu, dah dapat untung, kita bayarlah balik. Kan? Bayar balik 5,000. Tetapi lelaki ni tak. Maha suci Allah. Apabila lelaki ni ambil modal tu dan dia berniagakan. Bila dia berniagakan, dia dapat untung. Dia menternak kambing. Bila dah kambing tu banyak, dia menternak itu ini yang sehingga dikatakan kambing itu atau binatang ternakannya memenuhi lembah. Ini bukan tinggal setahun 2 tahun ni. Kalau ikutkan kisah. Dia tinggal tu lama tu. Mungkin sampai 5-6 tahun, 10 tahun. Ya, yang mana dah memenuhi lembah. Dahsyat perniagaan dia. Kemudian lelaki ni datang. Pekerja dia datang. Dia kata, berikan aku gajiku dahulu. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang risau kita. Ya, amanah ini dah hilang. Tetapi saya tahu ada di kalangan manusia ini masih lagi bersifat amanah seperti itu. Kerana apa? Saya dapat tahu. Ya, kalau dibagikan duit tu, tuan-tuan catat nombor duit tu. Kita catat nombor duit tu kan. Okey. Simpan, kita bagi kat dia. Okey. Tuan-tuan datang setahun kemudian, 5 tahun kemudian, itulah duit yang akan dibagikan balik. Ambil nombor tu, bagi. Ada orang tu. Masih hidup pun saya kenali orang tu. Amanah. Jujur, dia tak berani walaupun 1 sen, 5 sen ke 1 sen, jumpa tepi jalan rumah dia pun dia tak ambil. Dia letak kat situ. Ya, 5 sen tu kalau kita ambil tak salah. 10 sen tu kita ambil pun tak salah. Ini tak nak. Duit orang sampai orang bagi amanah kepada dia untuk pegang. Ya, mereka kata kami tak percaya siapa, kami percaya pada awak aja. Khairat kematian apa semua pada awak aja. Tak apa. Waktu dulu mana ada khairat kematian secara kita ni. Begitu sekali jujur. Lelaki ini datang bertanya kepada bekas majikan dia, saya nak duit saya semula. Yang ni gaji saya yang lalu. Lalu majikan tu kata, gaji awak itulah semua. Terus spontan dia menjawab, gaji awak itulah semua. Apa dia? Ternak-ternakan yang memenuhi lembah. Lembah ini bila dibicarakan lembah antara gunung dengan gunung, maka itu lembah, ataupun bukit dengan bukit, itu lembah. Boleh bayangkan betapa banyaknya. Lalu lelaki ini mengatakan, Tuhan jangan mempermainkan saya. Lah, Tuhan tu kata, tidak. Inilah harta kamu. Kerana ini bermula daripada modalnya duit kamu. Lalu lelaki ini, la ilaha illallah. Lelaki ini menunjukkannya betapa ikhlasnya tuannya. Baik tuannya. La ilaha illallah. Tak dapat. Ya, tak dapat orang yang macam itu. Lalu tuannya mengatakan, ambillah. Dan lelaki ni pun ambil semua sekali tanpa tinggal walau seekor. Paling kurang tinggallah seekor kan. Ya macam kita. Kalau kita amboi takkanlah semua tinggallah seekor nak buat barbecue. Tak. Tuan pun tak bercakap. Nampak tak? Boleh bayangkan betapa ikhlasnya tuannya itu dan beruntung dia mendapat tuan yang begitu. Tapi sudah tentu berpuluh, beratus atau beribu ekor kambing itu menjadi ganjaran yang besar kepada tuannya. Lalu tuannya yang terkurung dalam gua berdoa kepada Allah dengan amalan solehnya. Maka ianya dilepaskan dari
tertutupnya mereka di dalam gua. Ini di antara satu konsep yang ditunjukkan kepada kita bahawa orang yang beriman ni lain caranya. Muamalah lain caranya. Maaf saya kata, saya sendiri pun takkan mampu untuk mengikut cara orang ini. Memang takkan mampu. Ya, kita ni duit tu pakailah kejap, tukar, nanti kita tukar baliklah. Tukar, lepas tu pakailah kejap, tukar. Keadaan kita. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan ajabal amrul mu'min. Ajaib seorang mukmin itu ya tidak dimiliki oleh hanya orang mukmin. Itu pasal amalan-amalan khusus ini kadang-kadang kita tak perasan bahawa hanya dimiliki oleh orang mukmin. Kerana perbuatan-perbuatannya itu menggambarkan betapa besarnya akhlak-akhlak Islam ini ya apabila mereka berhadapan dengan satu suasana ataupun satu perkara dia muncul dengan akhlak yang baik. Oleh kerana itu kita kena hidupkan akhlak yang baik ini. Baik, kita sambung lagi. Mari kita renungi sejenak ibadah solat. Nabi bersabda, "Iza sami'tumul iqamah famshu ila solati wa alaikum bis sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, maka segeralah berjalan mendatangi solat. Namun demikian hendaklah kalian tetap tenang dan tidak terburu-buru. Okey. Pertama dalam bab solat ini dibagikan misal kenapa solat kedudukannya tinggi ya di dalam Islam kerana kedudukannya nombor 2 dalam rukun Islam yang 5 perkara. Dan solat ini membezakan antara Islam dengan fasik, munafik dan Islam dengan kafir. Dan solat ini yang menjadi hubungan Allah Ta'ala yang paling penting seperti mana yang disebutkan hadis anak Adam ini apabila dia jejak ke mahsyar nanti di bumi mahsyar pertama sekali akan ditanya ialah solat. Baik solatnya selesailah segala-gala amalannya. Tapi kalau solatnya sangkut maka di sana akan berlaku perkara yang tidak baik. Sebentar. Baik. Jadi itu solat. Dalam hadis ni nak membicarakan ya. Bila kamu mendengar iqamah, kita waktu mendengar iqamah kita diarahkan untuk awal sentiasa datang ya awal di saf awal dan takbiratul ihram yang pertama. Tetapi kadang-kadang berlaku kelewatan dalam siri solat kita, maka kita datang dah terlewat kan. Maka imam dah muazzin telah pun iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Rasulullah mengatakan jangan bila kita mendengar muazzin itu iqamah kita lari nak cepat. Kalau nak cepat datang awal lah. Satu. Dan kedua, memang kita diarahkan ya bersedia untuk solat tetapi bila kita dah terlewat masih lagi dikatakan tenang ya, tenang. Berjalan macam biasa ya. Jangan kita pergi berlari-lari. Ini lari 100 meter punya speed. Masuk ke saf. Terlanjur pula. Terlepas pula. Duduk dengan imam pula. Undur balik. Lepas tu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabirah. Dia tak mau. Rasulullah tak suruh begitu. Sehingga kan dalam hadis mengatakan idrakul. Ya, sampai hak mana kamu dapat imam, ikutlah hak situ. Ya, kalau kita dah sampai pada rakaat kedua, maka rakaat kedua itu di antara masalah masjid-masjid yang terlalu besar. Ya, macam masjid negara, masjid apa lagi. Ianya sesuai pada waktu-waktu yang crowded tu. Tetapi kalau waktu kita lewat, ya, tuan-tuan dan perempuan, kalau macam nak solat tarawih, ingat. Kita dengar dia, Allahu Akbar, nak sampai tu silat-silat dah habis satu rakaat. Jauh. Ya, jauh naik ke atas. Sebab rasa solat di masjid-masjid yang ringan-ringan ni lagi senang, lagi selesa. Ya, tak perlu. Kadang-kadang mungkin 2 rakaat habis. 2 rakaat tarawih habis, maka buat lewatlah di kategori lewat. Okay? Jadi nak menceritakan dalam bab ini bahawa bagaimana kita dituntutkan hatta namun demikian hendaklah kalian tetap tenang dan tidak terburu-buru. Ya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan iza ataitumus solata fa'alaikum bis sakinah. Apabila kalian mendatangi solat maka lakukanlah dengan penuh ketenangan. Ya, tenang pergi solat. Maksudnya supaya kita sampai ke tempat solat itu ya dalam keadaan tenang dan tidak tergopoh-gopoh, bacaan kita baik.
Tu pasal ada bab-bab yang berkaitan dengan solat ini diambil kira yang di setengah ulama ya mengatakan bahawa makruh, istilah makruh kalimah itu digunakan jika kita melakukan solat dalam keadaan pertama kalau lapar sangat-sangat. Lapar, Allah kalau tak makan ni mati. Ya, kalau tak makan ni mati ni. Ya, ataupun kita dah terbau ikan bakar punyanya sedap. Ya, perut tengah lapar pula tu, tak sarapan pagi, nak solat, ya, takut terganggu. Islam melonggarkan, takut tengok Allahu Akbar kan. Orang solat mengalirkan air mata, yang dia solat mengalirkan air liur. Ya, sedapnya teringat apa yang dia dibaukan tadi. Okey. Yang kedua, kalau mengantuk sangat-sangat, tapi dalam bab solat tu, jadi makan dulu, makan sikit dulu, belilah makan sikit, ya, untuk menghilangkan rasa lapar tu. Ya, itu pun ada syarat, jangan waktu iqamah baru kita nak makan, tak. Ya, waktu sebelum solat tu kita dah terbau ke tak apa ke, itu mungkin. Tapi dah iqamah itu dah di waktu iqamah. Dah kira waktu solat sangat-sangat. Okey, begitu juga kalau mengantuk sangat-sangat. Mengantuk ni ya bukan maksudnya mengantuk waktu subuh. Waktu subuh tu kalau mengantuk juga, itu namanya kuat tidur. Ya, waktu subuh Allah saya mengantuk kan, Rasulullah kata kalau mengantuk tidur dulu. Itu kalau tidur rotan dulu. Okey. Kenapa? Karena mengantuk sangat-sangat mungkin dalam suasana yang mana dia akan, yang Rasulullah kata pada seorang sahabiah yang sembahyang, dia letakkan tali pada tiang tu supaya dia dapat bersandar. Rasulullah kata jangan, ya, rehatkan diri kamu. Jangan sampai dia membaca salah. Takut kita baca, ya, kita baca Al-Quran tu salah makna dia, maka dia akan merosakkan siri makna Al-Quran. Jadi rehat, kalau mengantuk sangat rehat dulu. Yang ni tidur. Tetapi dengan syarat dalam bab ini, tidur yang jenis tidur boleh dikejut. Maka dia kena bersedia dengan apa? Dengan seorang yang boleh kejut ataupun alat-alat yang boleh membangunkan. Ditakuti kita tidur sampai lepas solat, waktu solat. Itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi tidur kejap je. Kerana wallahualam bagi saya dapat 5 minit pun cukup. Kita tengah drive tu kan, ngantuk sangat, pergi ke tepi, ya, 5 minit je pun insya-Allah cukup. Didatangkan, dia nak refreshkan balik diri kita. Okey. Kalau nak tidur, kena bagi tahu orang yang supaya dikejut. Ini tidur-tidur tu dia. Tidur sebelum Zuhur, ya, ngantuk sangat, sampai Zuhur esok baru bangun. Dia tak jadi. Ya, tak jadi macam tu. Baik. Yang ketiga, kalau sakit perut, hajat ataupun nak buang air, ya, maka kita disunnahkan supaya itu memang kena. Kalau tidak, sembahyang takkan khusyuk. Ya, bangun-bangun prot angin. Batal. Dah jadi lain cerita. Orang sembahyang dia diam, dia sembahyang ya, tersengit-sengit pasal dia nak tahan sakit perut dia tu, ya. Lebih baik dia pergi ke toilet, buang air. Ya, lebih afdal waktu itu. Kerana Islam ya memaafkan dalam unsur-unsur begitu supaya mempermudahkan. Okey, kemudian kita lihat solat yang dikerjakan dengan khusyuk dan tama'ninah, penuh ketenangan, akan memberikan pengaruh yang besar bagi jiwa, sikap dan perilaku orang yang mengerjakannya. Okey. Jadi, kalau solat yang tenang dan tama'ninah, ketenangan dan yang tersusun ataupun dikerjakan dalam keadaan yang baik itu, maka dia akan memberi kesan yang baik. Tu pasal kalau kita solat, ya, sakit perut tu dia dah mula. Asalnya dia solat tu dah bagus. Tetapi bila dah sampai macam tu, dia mula nak marahkan Tok Imam. Apa Tok Imam ni lambat sangat, panjanglah bacanya pula. Kan? Dia jadi salah begitu pula. Sedangkan salahnya pada dia. Ini kes bila dah pergi, ya, nak pergi kerja atau nak pergi appointment tu dah lewat, dia bawa kereta dah satu bab laju. Lepas tu bila sampai traffic light, dia rasa traffic light tu, ya Allah lamanya pula traffic light ini. Apa halnya? Dia bukan lama traffic light, itulah timing yang dibagikan. Tapi perasaan kita tu. Ya, perasaan kita. Ya, disebabkan kamu dah lewat, jadi kamu tengok semua salah. Kamu tengok semua lambat. Ya, itu berbahayanya. Baik. Jadi dalam bab ini Rasulullah sallallahu berfirman, ya, yang disebutkan dalam firman Allah ini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Al-Ankabut, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Okay. Mengisyaratkan kepada kita sesungguhnya siapa yang melakukan solat memang dia akan terselamat dari perbuatan keji dan mungkar. Ini satu pandangan dan nasihat. Jikalau kadang-kadang ialah kita dah menasihatkan anak-anak kita, ya, kawan-kawan kita, saudara mara kita, maka mereka kadang-kadang tak dengar kan. Anak-anak muda pula kan. Cuma kita galakkan kepada mereka supaya apa-apa solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Solat dah. Solat dah. Solat. Ya. Dia akan memberi kesan juga. Kenapa Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya solat itu akan mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Maka teruskan. Ya, nasihat. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti dia akan berubah. Ya. Kerana solat ini akan mengubahkan seseorang. Pasal tuan-tuan dan perempuan ada benda-benda yang mempengaruhi sebenarnya. Macam kopiah ni kan, dia mempunyai efek yang kuat pada masyarakat. Ya, orang-orang yang terutamanya pelajar tahfiz, kenapa kita galakkan memakai kopiah tu? Kerana dia ada impact yang baik. Masyarakat menyaksikan dan masyarakat akan tegur. Ya, bila tengok budak ni melakukan perkara yang tak baik. Itu kesan dia. Okay? Jadi solat begitu juga, dia ada kesan, impact, efek dia begitu baik pada seseorang. Kemudian Allah mengatakan lagi, begitu juga ibadah puasa. As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imra'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Puasa adalah perisai dari seksaan api neraka. Maka itu apabila salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengumpat berkata-kata tidak senonoh. Jika seorang menyerangnya atau mencacinya, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini dia konsep puasa. Di antara perkara yang menarik, selain daripada dia menjaga, yang dimaksudkan puasa itu ialah menahankan lapar dan dahaga, diikuti melalui hadis ini menahankan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Orang ramai tahu yang membatalkan puasa. Ya, makan, berjimat, ya, semua itu membatalkan puasa. Tapi mereka tidak pernah memikirkan yang membatalkan perkara amalan-amalan atau ganjaran-ganjaran puasa. Ini semua kita kadang-kadang terlepas pandang sebenarnya. Kita tahu yang membatalkan solat. Kita tak pernah ambil tahu yang membatalkan ganjaran pahala solat. Kita tahu perkara yang membatalkan puasa, tapi kita tak pernah ambil tahu perkara yang membatalkan pahala puasa. Ya, tuan-tuan dan perempuan besar. Macam haji. Kita tahu yang membatalkan haji. Ya, ataupun yang membatalkan umrah, ataupun kita belajar sampai perkara-perkara yang boleh kena dam tu, ya, kita cuba nak elakkan. Okay. Tapi kita tidak pernah mempelajari perkara-perkara yang boleh membatalkan ganjaran pahala haji dan umrah. Saya insyaAllah dengan izin Allah, ya, mungkin dalam bulan Julai saya akan pergi ke Mekah kalau diizinkan Allah, ya, untuk menunaikan, ialah membawa grup haji. Okay. Cuma nak menceritakan pasal benda ni, saya akan bagi taklimat. Bahkan satu ketika dulu saya bagi buku sebagai melihat amalan-amalan kita ni akan terbatal. Sedangkan kita habiskan wang, terutamanya bagi mereka yang ambil package ni, bukan sedikit. Ya, paling murah 38,000, 40,000. Ya, tiba-tiba batal di sana pahala-pahala kita. Kita balik, Masya Allah, balik dari Mekah, haji, kan, tengok-tengok amalan-amalan kita terbatal. Penting. Kerana ramai jemaah-jemaah kita tidak perasan, tidak ambil kira dalam bab ini. Ya, mereka kira tentang dam-dam semata-mata, tetapi tidak memikirkan amalan-amalan yang boleh membatalkan amalan-amalan mereka di waktu haji. Yakni ganjaran pahala di waktu haji. Dengan perbuatan-perbuatan yang menggerunkan sampai perbuatan syirik pun laku di Mekah. Dilakukan di Madinah. Jangan dibuat. Tuan-tuan dan perempuan dinasihatkan, pelajari.
Beberapa perkara yang membatalkan amalan-amalan soleh, ambil kira. Ya, kena pelajari. Ya, kita takut nanti kita terjebak dalam amalan-amalan yang mana kita sendiri ya tak pasti kedudukan amalan kita, akhirnya kita bangun di akhirat kelak tidak ada nilaian amalan kita. Ya Rasulullah kata, atadru manil muflis. Tahukah kamu siapa dia orang yang muflis? Lalu sahabat mengatakan, orang yang muflis di sisi kami yang tidak ada dinar, walaupun dirham, walaupun mata' barang-barangnya. Lalu Rasulullah mengatakan, orang yang muflis di sisi Allah, mereka datang bawa amalan-amalan besar. Puasa, solat, puasa, zakat, haji. Tapi mereka syatamul fulan. Dia mengumpat orang tu. Dia adu domba seorang tu. Dia menyakiti orang tu. Maka diambil amalan-amalan mereka itu diberikan kepada orang yang diumpati. Dah habis dah, diambil. Tak ada lagi, maka diambil dosa orang yang diumpati diberikan kepadanya. Dan Rasulullah bagi tahu pula, aku tahu di kalangan umat aku yang mana mereka melakukan amalan seperti gunung yang tinggi, tetapi bila mereka sampai untuk melihat atau mengambil ganjaran pahala itu, lalu ianya menjadi haba'an mansur. Yakni debu yang berterbangan. Itu dia. Dahsyat tu. Tuan-tuan dan perempuan. Ya, menggerunkan. Bayangkan kita pergi ke Mekah, melakukan haji. Tiba-tiba apa yang kita buat, pergi ke Jabal Rahmah tu, pergi tulis nama atas batu. Ya, khurafat masyarakat kita. Khurafat masyarakat kita yang mana mengiktikadkan siapa yang tulis nama di atas batu, maka dia balik nanti boleh berkahwin. Bahaya. Ya, batal amalan dia. Kalau ikutkan batal. Pergi ke Mekah, ya, menunaikan haji, pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke kubur Rasulullah, buat benda-benda syirik. Habis. Nak dapat nama, pergi lagi ke Mekah, naik Jabal Nur, ya, pergi buat benda-benda khurafat di atasnya. Habis. Banyak perkara yang dibuat yang bercanggah. Janganlah bawa perkara-perkara yang bercanggah di Malaysia ke sana. Dia akan merosakkan siri amalan terbaik ini. Baik. Kemudian dalam hadis lain, baginda bersabda, "Faman lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang tercela, maka Allah sama sekali tidak peduli dengan usahanya meninggalkan makan dan minumnya itu. Ya, nampak tak? Perkara ini amat berkait rapat, ya, dengan perkara yang membatal ganjaran pahala puasa. Dengan membatalkan puasa itu lain, tetapi ini di antara amalan yang membatalkan ganjaran puasa. Demikian seharusnya seorang itu berpuasa harus menghiasi puasanya dengan akhlak yang mulia hingga mencapaikan hikmah dari ibadah puasanya itu sendiri, iaitu membentuk insan yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Okay? Mengisyaratkan kepada kita, ianya merupakan satu kewajipan kita berpuasa mengikut rentak-rentak cara orang terdahulu berpuasa. Okay. Kemudian ayat yang berikutnya mengenai ibadah haji, Allah memerintahkan kita supaya menghiasi akhlak mulia melalui firman-Nya. Faman farada fihinnal hajj mengerjakan ibadah haji di dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata lucah, berbuat maksiat dan bertengkar
dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik kamu kerjakan, Allah Maha mengetahui. Okey. Ini di dalam haji pun Allah mengajarkan kepada kita. Kita tahu bahawa haji ini di antara banyak kepada perbuatan, bacaan sikit je. Perbuatan lebih banyak. Namun begitu diajarkan kepada kita supaya tidak mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Inilah penyakit mulut kita ni. Di mana-mana saja dia berperanan untuk menambahkan siri dosa-dosa kita kalau kita tak jaga. Ni mulut. Apabila Allah mengatakan fala rafata wala fusuqa wala jidal fil hajj. Dia tak boleh nak mengatakan perkataan yang tak baik, lucah misalnya. Ya. Ataupun perkataan-perkataan yang tak baik, ataupun berjidal, berdebat, bergaduh di sana. Tak boleh. Begitu sekali teliti. Kalau perkara-perkara begitu pun tak boleh, ini kan pula kita datang nak buat perkara yang khurafat, syirik. Lagilah tak boleh. Lagi tak boleh. Jadi oleh kerana itu kedudukan ayat-ayat Al-Quran menceritakan bagaimana dalam amalan-amalan soleh ini pun kita kena berhati-hati. Ya. Berkenaan dengan akhlak mulia terkait penunaian zakat dan sedekah, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Ya, ini dia. Zakat adalah satu amanah yang Allah bagikan. Dia bukan harta kita. Kalau ada bagi. Kalau ada bagi. Ya, jangan kita berkira bab zakat. Ya, memang tidak dinafikan syaitan akan membisikkan kepada kita. Kerana berkaitan dengan zakat ni, sedekah ni, syaitan akan membisikkan kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin kita tak perasan. Ya, tak perasan. Tapi orang yang pernah memberi zakat, dia akan terasa dalam dirinya, banyak ni. Ya, banyak. Ya, sedangkan kalau kita menyaksikan zakat yang dikeluarkan hanya 2.5% je. Tak banyak, 2.5. 2.5 ya. 2.8 ke 2.5. Ya. Okey, sedikit saja. Tetapi syaitan membisikkan kepada dia, kamu akan rugi, kamu akan rugi. Tapi kalau kita saksikan, tiap-tiap tahun kita mampu untuk berzakat dengan zakat yang sama ataupun lebih lagi. Kenapa? Mengisyaratkan harta kita kekal dan ataupun lebih. Yang tak pernah kita menyaksikan ya, dalam sejarah hidup ummah. Bermula daripada zaman Rasulullah. Ya, sampai hari ini, orang yang bayar zakat itu dikatakan fakir miskin. Dia jadi fakir. Tak. Satu benda yang menghairankan, dengan jumlah yang banyak, dia keluar, tiba-tiba Allah gantikan dengan jumlah yang sama ataupun lebih lagi. Bahkan dia menjadikan, kalau ikut ayat ni, zakat ini membersihkan diri kita. Membersihkan dari sudut sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Terutamanya sifat bakhil dalam diri kita. Kerana sifat-sifat yang bakhil ini, sifat-sifat yang tercela ini, di antara sifat ahli neraka. Okey. Mari kita tengok seterusnya. Yang berkaitan dengan ayat yang lain pula. Dan Allah berfirman. Dalam surah Al-Baqarah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti hati. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okay? Tadi kita menceritakan bahawa bagaimana syaitan membisikkan. Ya, syaitan membisikkan dalam surah yang sama, dalam kategori ayat yang sama. Allah ceritakan syaitan membisikkan apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu ghaniyyun hamid. Okay. Syaitan menjanjikan kemiskinan dan menyuruhkan kamu melakukan kejahatan, yakni jangan bayar zakat. Tetapi Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan kelebihan yang terlalu besar. Okay. Maghfiratan wa fadla. Okay. Wallahu ghaniyyun hamid. Dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ini dia. Ya. Ini membezakan di antara kita orang yang beriman. Oleh kerana itu bila kita mengeluarkan zakat, syaitan akan mengganggu. Namun begitu ada beberapa amalan lagi yang mana akan menyakiti, yang merosakkan siri amalan sedekah, amalan zakat, amalan apa juga amalan. Tuan-tuan dan perempuan, ianya satu perkara yang menggerunkan. Kita buat amalan hebat, tiba-tiba tidak diterima oleh Allah, tidak laku di sisi Allah. Kita bagi punya banyaknya, tapi tidak diterima oleh Allah, tidak laku di sisi Allah. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ya, atas nama sedekah, atas nama jariah, sedekah jariah, atas nama untuk orang mati. Ya, ini berlaku. Dalam kisah yang menarik, apabila seorang tu kata, ambil ini sebagai sedekah, binalah, buatlah program sebagai jariah untuk isteri ke, untuk suami ke, untuk anak yang telah mati ke, untuk mak ayah. Dia bagi, okey, gunakanlah. Tetapi yang menghairankan setelah tahun-tahun guna, ya, dia ngungkitkan balik. Ya, saya tak pernah tambahkan sewa. Saya tak pernah saya tak pernah itu. Sedangkan dia dah kata bahawa ini jariah. Bila dia kata jariah, bayar sewa, okey, bagi tahulah kalau nak tambahlah. Bukan pergi bercakap begitu, dia suruh orang lain yang mengambil alih, suruh orang lain naikkan harga. Itu bukan jariah tu. Ya, itu bukan jariah, itu menyakitkan hati. Perkataan jariah itu seharusnya disetkan dalam minda. Dan ditahu apa hukum jariah, bahawa amalan itu menggembirakan orang yang di dalam kubur. Orang yang telah mati. Itu tanda keikhlasan kita, setia kita bersama mereka. Tetapi bila tiba saat jariah tu bertukar, ya, kami tak naikkan harga bertahun-tahun, diceritakan begitu pula. Kami tak pernah nak naikkan harga. Kan kamu dah kata kamu jariah, kenapa kamu nak ungkit begitu? Cakaplah elok-elok, bagi tahu, okey, Ustaz, jariah kami had sini saja, jadi yang akan datang kita tambahkan. Okey, tak menjadi masalah. Tetapi ini diungkit sana, diungkit sini, jadi porak-poranda, ya, yang mana menunjukkan keikhlasannya itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, waktu kita bersedekah atau apa juga amalan, Allah katakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti hati penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Allah nak cerita dia kaya, dia boleh bagi, dia tak pernah nak ungkit. Ya. Sedih tuan-tuan dan perempuan. Allah katakan perkataan yang baik yang tidak mengikuti qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun, ya, perkataan yang baik dan pengampunan, yang cakap baik tu walaupun kita tak bagi, kita kata maaf, saya tak ada apa yang nak bagi, ya,
saya doakan baik. Itu lebih baik daripada sadaqatun yatba'uha adza. Kamu bagi sedekah, kamu bagi apa lagi? Ya, jariah, kamu bagi apa, lepas tu kamu ikut perkataan apa dia? Perkataan yang tak baik. Tak kenang budi ke? Kami dah bagi berapa puluh tahun kamu duduk, tak bayar sewa ataupun bayar separuh aja, tak boleh ingat ke? Na'udzubillah min zalik. Ya. Tuan-tuan dan perempuan jangan buat begitu. Oleh kerana tu siapa nak bagi cara yang betul, siapa nak wakaf cara yang betul. Ya, ini kita pelajari daripada pengalaman orang. Tu pasal kita ramai yang nak bagi zakat, bagi wakaf apa semua, kita tapis. Bukan kita tak nak terima, dia bersyarat. Kadang-kadang nak letak kaki sebelah lah, nak join lah, nak apa, kita bersyarat kerana takut benda-benda yang beginilah. Yang akhirnya menjadikan pergaduhan. Nak bagilah. Ya, kita tak kisah. Ramai yang berjanji dengan kita, ramai. Ya, ramai berjanji, tetapi kita tak ambil part dah, tak kisah dah. Ya, kerana banyak janji-janji palsu tu, ya, hanya Allah yang akan hukum mereka yang menyakiti. Macam ada satu sekolah anak yatim tu. Bukan sekolah anak yatim, rumah penempatan anak yatim yang di Titiwangsa tu. Taman Tasik Titiwangsa tu. Kami datang, kita buat kerja amal juga, kita tengok, nak tahu perkembangan. Ya, mak pak kata, Ustaz dah sembang, Ustaz tengok ada kunci atas tu, replika kunci sebesar-besarnya. Ya, yang pernah saya ceritakan. Tahu tak Ustaz? Orang tu janji nak bagi bas, tangkap gambar, dah masuk dalam surat khabar. Ya, Ustaz tengok kunci tu. Dah 2 tahun bas tak sampai-sampai. Ni jahat ni. Orang-orang yang jahat nampak bermuka kononnya nak amal, dah keluar surat khabar, dah dia terselamat banyak benda, dah terkenal, dia tinggalkan anak-anak yatim. Kalau nak bagi, tak nak bagi, sudah. Jangan dipermainkan begitu. Awak main dengan anak yatim pula. Ya, main anak yatim pula. Kesian. Saya lawyer buruk lah saya kata. Bukanlah saja. Mak pa, bas kunci bas tu besar sangat. Mana ada bas kunci sebesar tu? Itu pasal tak sampai. Dia gelak je lah. Kan? Tapi nak menceritakan betapa orang-orang yang ada orang yang baik, tapi cara tu yang tak betul. Ya, cara tu tak betul. Menyakiti hati orang yang nak dibantu, kononnya atas dasar nak bantu, tetapi selepas itu dia mengkhianati, dia menyakiti. Ya. Ini di antara pengalaman yang na'udzubillah min zalik, minta lindung. Ya. Kononnya atas nak membantu, tetapi akhirnya bukan membantu. Kononnya atas nak menjariah, lepas tu diungkit dengan berbagai ungkit. Dia push, dia tekannya pula. Di saat dia dah tak naknya, kita tak tahu kenapa, tetapi dia lakukan perkara yang tidak sihat yang sebegini. Ini bukan jariah nama dia. Ya, tetapi Allah katakan di perkataan perbuatan yang nampak baik tetapi menyakitkan hati orang. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jelas dalam ayat ni, jangan rosakkan amalan sedekah kita. Apa juga yang berkaitan dengan infak, wakaf, jangan dirosakkan perbuatan itu dengan mengungkit dan menyakiti hati penerima. Rupanya dia batal amalan tu. Oh, aku dah bantu dia punya banyaknya, ya. Aku dah bagi dia duduk lama ini tanah bapa aku, kan? Aku dah buat apa? La ilaha illallah. Itu mengungkit-ungkit. Dan orang yang dengar tu menyakiti hati si penerima. Kita tak boleh nak balas kerana bukan hak kita. Kita tuntut yang mana perlu, itu je yang mampu. Dan dia tak mau, kita tak boleh buat apa-apa. Dahsyat tuan-tuan dan perempuan dalam bab ini, ya, satu perkara yang dahsyat. Ya, kesian anak-anak yatim, kesian anak-anak tahfiz, kesian anak-anak ni, orang yang beramal, kesian. Kenapa? Mereka terinaya. Kalau daripada awal bagi tahu, kita boleh prepare.
Maksudnya orang tu boleh prepare, persiapan. Tetapi bila bagi tahu secara mengejut begitu, setelah bertahun-tahun kononnya atas nama jariah, tetapi itu bukan jariah lagi. Ianya merupakan satu sendiwara yang Allah katakan menyakiti hati penerima. Kemudian Allah katakan, seperti orang yang menginfak hartanya kerana riak kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. 4 perkara ini membatalkan ganjaran pahala kita dari sudut sedekah jariah, apa lagi ya? Kita nak sebut wakaf, apa lagi? Semua tu. Tu pasal konsep sedekah jariah amal ini memerlukan masuk kita tahu benda ni dan hilangkan dalam minda kita. Tu je kaedah dia. Hilangkan. Jangan ingat-ingat. Kerana bila ingat-ingat, dia akan timbul 4 perkara yang boleh membatalkan. Pertama, menyebut-nyebut. Yang kedua, menyakiti hati penerima. Yang ketiga, riak. Yang keempat, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, ini orang kafir. Ya. Jadi 4 ini tidak akan diterima amalan mereka di sisi Allah. Bab sedekah. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan kita semua. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Dalam masalah rumah tangga, Allah memerintahkan para suami agar berakhlak mulia terhadap isteri-isteri mereka. Salah satu disebutkan dalam Al-Quran. Ini ya, ini perkara yang berkaitan dengan rumah tangga. Tuan-tuan dan perempuan, yang terutamanya perempuan beruntung jika mendapat suami yang baik, ya. Suami yang tidak pernah mengangkat tangan, mengangkat suara tu mungkin kadang-kadang berlaku tapi tidaklah selalu. Ya, menegur, ya. Suami yang ialah kadang-kadang kita ni orang perempuan ni kadang-kadang dia macam tak puas hati dengan suami dia dari sudut teknikal, ya. Subhanallah, ini merbahaya. Kalau suami tu baik, ya, jangan disebabkan teknikal terus, ya. Memang ada sifat itu kerana Rasulullah dah cerita sifat wanita yang mana mereka itu suami melakukan kebaikan sepanjang hayatnya, tiba-tiba silap sikit, terus diburuknya suaminya macam tak ada kebaikan. Ya, tak ada kebaikan. Jangan begitu. Jangan begitu. Ingat kebaikan. La tansa fadla bainakum, kata Allah. Jangan lupa kebaikan di antara kamu. Begitu juga seorang lelaki, ya, memang dah besar pahala dia menjaga isteri dia, keluarga dia, ya, tetapi janganlah menggunakan kekerasan yang tidak selayaknya untuk dibuat kekerasan, terutamanya masalah teknikal. Taatlah suami. Betul lah, ansurlah dengan isteri. Itu je. Okey. Dalam masalah rumah tangga, apabila Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulilah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Itu dia. Ini di antara ada adab kita dengan wanita-wanita ataupun pasangan-pasangan kita, ya, banyak kepada kesabaran. Kadang-kadang ianya akan berlaku, dan begitu juga para isteri, kadang-kadang masalah suami ini pun kena kesabaran yang tinggi. Ya, dua-dua kena situasi win-win, ya, menang dan sabar. Ya. Kerana kedua-dua mempunyai hak masing-masing. Walaupun suami isteri, tapi hak ada masing-masing. Itu pasal suami tidak boleh mengambil harta isteri dan isteri tak boleh mengambil harta suami secara tak betul. Ya. Kerana harta suami adalah harta yang akan diwarisi oleh isteri dia dan ashabul faraid.
Begitu juga harta isteri akan diwarisi oleh suami dan ashabul faraid. Ashabul faraid termasuk anak-anak, mak ayah, tok nenek, cucu ataupun adik-beradik, ya, yang mana dikaitkan. Adalah hukum hakam yang mana kalau ada tu dia hilang. Begitu. Oleh kerana itu kita kena faham elok-elok. Maka kedudukan ikatan suami isteri hanya ikatan akad nikah. Dia tidak seperti ikatan mak dan ayah. Tetapi ganjaran pahala terlalu besar melalui akad nikah. Okey. Jadi Allah mengajarkan kepada kaum lelaki supaya bersabar. Ya. Yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia di kalangan aku ialah sebaik-baik mereka dengan keluarga mereka ataupun isteri-isteri mereka. Jadi oleh kerana itu kita kena berakhlak dalam bab ini. Walaupun kita marah, tidak dinafikan, kita marah, ada krisis rumah tangga, maka kita kena buat cara yang baik. Ya, cara yang baik paling kurang kita tidak terburu-buru dalam mengeluarkan keputusan. Ya, penting tu. Ya, usul dalam menjaga rumah tangga. Baik. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, at-talaqu marratani fa imsakum bima'ruf aw tasrihu bi ihsan. Talak itu ada 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Ya, itu cara dia. Ya, talak sama 2 kali. Kalau sekali itu dia talak saja dia nak sakiti hati isteri. Ya, ini di antara perkara yang menarik, ya. Subhanallah. Pengalaman, kita belajar daripada pengalaman seorang perempuan tu, ya, dia kata dia masih muda pada ketika tu, okey. Lepas tu suami dia talak dia. Mula talak, lepas tu rujuk ke, ataupun nak kata talak, dah talak, tapi nak kata talak, tak talak, tapi macam kena talak. Ya. Nak kata dia ni jatuh talak, macam tak jatuh. Tapi dia jadi confused. Si perempuan confused, si lelaki tak adalah tahu apa ceritanya. Ya, atau dia main untuk menyakiti hati si perempuan. Si lelaki, ada dalam satu kisah, si lelaki sampai dah boleh kahwin, si perempuan ni tak boleh kahwin-kahwin, tak tahu, tergantung dia. Jangan begitu, dia tak boleh begitu. Saya menyelesaikan satu masalah tu, sampai dia kata, saya ni dah boleh kahwin. Saya terkejut, apa alasan awak yang awak kata awak boleh kahwin? Dia pun cerita. Saya kata tak lengkap tu. Apa yang awak cakap tu, tak nampak awak boleh kahwin lagi. Awak masih lagi isteri dia. Habis dia dah begini Ustaz, dan dah ditaklik, ya, perkataan taklik, digunakan perkataan tu, itu andaian awak, saya kata. Andaian awak. Dia dah kira dah nak bernikah dengan orang lain. Saya kata awak kena rujuk Jabatan Agama dalam bab ni. Sebelum awak nak buat keputusan berkahwin tu, awak kena rujuk pada Jabatan Agama. Bila rujuk betul, tak clear, nasib baik. Ya, nasib baik. Oleh kerana tu, ya, perbuatan-perbuatan yang begini adalah dilarang sama sekali. Bagi saya, ya, setengah masyarakat dia gantungkan isteri tidak bertali itu salah dari sudut syarak, bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tak nak, dah, lepaskan dia. Ya, nak pegang cara betul, tak nak, lepaskan dia. Kalau nak jadi seorang yang baik seperti di kalangan para sahabat, dia lepaskan isteri dia dengan satu bidang tanah, kita lepaskan. Okey, aku ceraikan kamu, ya, dengan kalau kahwin dulu dengan, ya, berapa mas kahwin, gini-gini. Ni aku ceraikan kamu dengan BMW sebiji. Aduh, mah pening kepala, ya Allah, menyesal aku bercerai dengan suami aku. Ya. Ini aku ceraikan kamu dengan kaki aku satu. Boom. Ya, tak boleh. Ya. Jadi oleh kerana itu dalam bab ini, ya, sebaik-baik hatta dalam bab bercerai pun diminta berakhlak, seorang lelaki itu berakhlak. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bab waktu nak kahwin itu main peranan yang Rasulullah kata, bila izaja aku mentardau dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Bila didatangi kepada kamu seorang lelaki yang baik agama dan baik akhlaknya. Kerana orang yang baik agama, baik akhlak ni, kalau dia tidak suka dia tidak suka seseorang itu, anak perempuan itu atau seorang perempuan tu, dia tidak menyakiti perempuan tu, dia akan cerai cara baik. Dia tak seperti orang yang tak ada akhlak, dia tendang, terajang, apa dibuat sampai kes bunuh pun begitu, ya. Tetapi dia akan cerai cara baik, maka selesai masalah. Ya, penting, ya, pada sebelum berkahwin tu menjadi perkara yang amat penting. Baik.
Kemudian perintah agar berakhlak mulia, bahkan hadir dalam urusan jual beli dan muamalah yang lain. Tentang hal itu Nabi pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang ke atas kami dalam urusan jual beli, maka dia bukan golongan kami. Ya, ini mengisyaratkan jual beli pun kena ada amanahnya, jujurnya, dia tak boleh nak tipu-tipu. Kalau kat Pakistan tu waktu kami duduk di sana, memang kadang-kadang clear ditipunya. Ya, clear ditipu. Niaga tak jujur langsung. Kita ingat sekilo, balik-balik kurang. Ya, rupanya dia letak satu karat dekat bawah penimbang dacing dia tu. Ya, aduh. Okey. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain baginda bersabda, fa inna min khiyarin nas ahsanahum qada'u. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang berhutang, dialah yang paling baik dalam cara melunasi hutang. Okey. Okey. Dalam bab ini berkaitan dengan orang yang meminjam. Ya, dia pun kena tunai. Ada orang yang berhutang, dia tak tunaikan hutang dia. Ya, pinjam punya lama sampai orang yang dia berhutang tu pula yang menadah tangan nak duit balik, dia buat dek je. Dia ingat, ya, orang yang berhutang, dia ingat dia boleh lepas di sisi Allah. Tak, dia tidak akan kaya kalau dia tidak ada niat untuk membalasnya, membayar balik. Ya, dia tidak akan perolehi kekayaan jika dia tidak mahu membayarnya. Orang yang memberi hutang dah tentu selagi dia tak dapat, dia akan dapat pahala. Itu je yang kaedah yang Rasulullah kata, seolah-olah pahala sedekah yang dimiliki pada tiap-tiap hari. Selagi orang tu tak bayar, dia akan dapat pahala. Ya. Tetapi orang yang berhutang ini, dia akan hadapi masalah yang besar. Pertama, Rasulullah tak sembahyang pada orang yang berhutang. Dia tak boleh pandang ringan bab hutang. Ya. Yang kedua, dia akan hadapi di mahsyar dengan keadaan yang menggerunkan, menakutkan dalam penghinaan yang begitu dahsyat. Mahsyar tu yang menjadi isunya. Dunia ada satu bab. Dia bolehlah lari, tak nak bayar hutang. Tapi dia tak ada iman dalam tu. Rasulullah mengatakan roh orang yang berhutang tidak akan melepasi langit yang pertama. Orang beriman semua lepas. Orang kafir, orang-orang yang kafir ni, dia tak lepas. Dan orang yang berhutang di kategori perangai mereka macam orang kafir juga. Maksudnya tidak lepasi langit. Habis nak buat macam mana? Orang yang hidup kena melunaskan. Ini berdalilkan Rasulullah SAW satu hari dia dipanggil untuk melakukan solat jenazah kepada seseorang. Tiba-tiba seorang tu, Rasulullah berhenti. Tak jadi nak solatkan jenazah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak solatkan? Sesungguhnya laki ini berhutang. Lalu dapat tahu berapa banyak hutangnya. Dikatakan berapa dirham ataupun dinar. Tak banyak pun. Tapi Rasulullah tak solat. Lalu sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, aku cagarkan. Aku yang akan bayarkan. Barulah Rasulullah solatkan. Tetapi setiap kali Rasulullah jumpa lelaki ini, Rasulullah tanya, kamu dah bayar ke hutang orang tu? Kamu dah bayar ke? Setiap kali jumpa. Ya, mengisyaratkan betapa pentingnya untuk membayar hutang. Kenapa? Kalau tak, dia akan hadapi masalah. Mula-mula mati je dia hadapi masalah, di akhirat lagi teruk lah. Ya, okey. Kemudian Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang bertoleransi ketika menjual, yang toleransi ketika membeli, dan bertolak ansur pula ketika menagih hutangnya. Ya, ini di antara kelebihan. Ya, Allah, Rasulullah mengatakan rahimahullah. Ya, Allah merahmati. Ya, Allah, orang yang mana pemudah dalam urusan jual beli. Berjual dia pemudahkan. Alah, kuranglah sikit. Okey, bolehlah. Ya, 5 sen kurang. Allah, lepas tu waktu dia membeli pula, okey, tak apa, saya bayar ni, keep the change misalnya. Okey. Tak payah bagi balance lah. Ya, sekarang ada tabung kat sini, masuk je lah kat tabung. Okay. Dan waktu memberi hutang ataupun melonggarkan, menangguh-nangguhkan orang tu supaya membayarkan hutang dia. Tak apa. Dia tahu orang tu bermasalah. Kenapa? Ini di antara kelebihan peniaga yang bertolak ansur. Apabila Rasulullah SAW menceritakan seorang lelaki, dia mengatakan kepada pekerjanya, ya, kalau ada orang miskin yang tak bayar hutang,
longgarkanlah. Maksudnya janganlah ketatkan dia. Mudah-mudahan kita mendapat kelapangan di akhirat kelak. Lalu Rasulullah mengatakan lelaki ini mendapat kelapangan di akhirat disebabkan dia memudahkan, melapangkan orang-orang yang susah ini. Okey. Demikianlah setiap Muslim dituntut untuk senantiasa menghiasi seluruh ibadah dan muamalahnya dengan akhlak yang mulia. Semua ini terangkum dengan jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha wal yuhidda ahadukum syakratahu falyarihu dhabihatahu." Sesungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku ihsan, yakni baik dalam setiap hal. Oleh sebab itulah apabila kalian membunuh atau menyembelihkan binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelihkan haiwan, maka lakukanlah dengan cara yang baik, iaitu tajamkan pisau serta berikan rasa nyaman kepada haiwan sembelihan. Okey, ini di antara perkara yang agak menarik kepada kita sehingga haiwan, muamalah kita dengan haiwan pun ada syarat-syaratnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu melakukan kebaikan. Bila disebutkan katabal ihsan, ya, telah diwajibkan kepada kamu untuk melakukan kebaikan. Bila kamu nak membunuh binatang, ya, hatta kalau kita nak bunuh cicak pun, sekali pukulan kalau boleh matikan dia cukup, sekali pukulan. Atau ular, sekali pukulan. Mana-mana binatang yang datang mudarat sekali. Jangan pukul, pap kata bagi dia pensan sikit, main. Itu menzalimi. Dia tidak dibenarkan. Atau digunakan api untuk membunuh. Tidak dibenarkan sama sekali. Okey? Jadi, sebaik-baik sekali bunuh. Pang kata. Itu pasal menjadi perbahasan. Apa hukumnya kalau kerang tu hidup direbuskan dulu. Ataupun setengah orang Jepun, ya, tengah-tengah pak dipotong-potong, ikan tu hidup lagi, dia letak dalam kuali, kan ada isu ya, dalam bab-bab yang begini. Sotong tu, ya, kadang-kadang dimakan hidup-hidup pula, ya, jadi masalah dalam bab-bab yang begini, ya, kerana itu cara yang tidak betul, cara pembunuhan yang tidak betul. Okey, kemudian kita menyaksikan dalam hadis ini mengatakan, bila hatta jika kamu nak sembelih pun, maka sembelihlah dengan cara yang betul. Sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih apa semua. Buat dengan cara yang betul. Yakni dengan apa? Pertama, tajamkan pisau dia. Tajamkan pisau. Tuan-tuan dan perempuan, tajamkan pisau pun ada hukum dia. Jangan kamu tajamkan pisau depan binatang tu, pergi menyorok di belakang. Binatang tu tak nampak. Macam kalau kita tajamkan pisau depan binatang, ingat tak zaman kecil-kecil dulu, Tok Mudim dia asah pisau depan budak-budak sebelum sembelih. Lari budak. Ada yang lari. Ya. Unta tu atau kambing tu kita asah depan dia. Ya. Telan liur dia. Ya, takut. Rasulullah kata jangan nyorokkan. Hatta kalau kita nak sembelih, ya, acara-acara korban, alhamdulillah saya masih lagi jalan. Jika ada yang berminat untuk melakukan korban, terutamanya di Mekah, insya-Allah dengan harga RM500 kita bersedia untuk membantu korban di Mekah, ya. Masya-Allah. Korban di Malaysia saya rasa pasal saya mungkin pergi, saya serah kat seorang, ya, daripada sekolah saya tu, dia yang akan handle. Okey, tapi saya takut saya tak ambil banyak kali ni, ya. Cuma di Mekah insya-Allah kita ambil banyak. Bayangkan kita sembelih, ya, depan binatang tu, kalau unta bijak, ya. Unta termasuk binatang yang dia bijak, ya, dia boleh sukar untuk membunuh unta ni melainkan dengan cara-cara tertentu. Dia tak ada sembelih pegang tengkuk unta panjang-panjang sembelih, bukan begitu unta. Ya, dia ada kaedah-kaedah dia nak rebahkan dia. Tu pasal siapa yang menyaksikan penyembelihan unta, orang tu memang cekap sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang dibalut pisau tu sampai unta tak perasan. Sampai kat bawah unta dicucuknya sampai keluar darah, baru direbah. Ya. Kerana unta dia boleh kesan. Ya, orang bawa pisau macam tu. Kena pula tempat-tempat sembelih. Oi, dia cepat. Ya.
Jadi oleh kerana itu Rasulullah kata, jangan sembelih binatang-binatang di antara mereka tu melihat. Kalau nak asah pisau pun asah di belakang. Betapa cantiknya ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Maka dari uraian di atas jelas bahawa seluruh ibadah memiliki hubungan erat di kalangan erat dengan akhlak yang mulia. Maka hilangnya akhlak mulia dapat mengurangi atau bahkan membatalkan nilai dan kesempurnaan ibadah tersebut. Asy-Syatibi menegaskan syariat Islam secara keseluruhannya hakikatnya adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnai akhlak yang mulia. Ya, begitu sekali. Ya, Rasulullah diutuskan untuk kita untuk menceritakan betapa akhlak-akhlak yang mulia ini perlu ditonjolkan hatta dengan binatang sembelihan. Ya, hatta dengan apa, kalau kita tak suka anjing pun tak boleh nak cacatkan dia, pergi pangkah pula, pergi pukul dia, pergi, tak boleh. Ya, hatta kita dengan apa juga binatang pun, ya, kita diarahkan berhati-hati. Ini menunjukkan akhlak Islam yang begitu tinggi. Kalau dengan binatang pun kita dituntut untuk menjaga akhlak kita, apatah lagi dengan manusia. Kalaulah dengan manusia kita dituntut untuk menjagakan akhlak kita, apatah lagi terutamanya ibu dan ayah kita, suami kita. Ya, oleh kerana itu akhlak-akhlak ini perlu ditonjolkan dengan sebaik-baik yang mungkin. Okey, sebaik-baik yang mungkin, kerana semuanya akan memberi ganjaran besar dan pahala. Bahkan dia memotivasikan diri kita supaya sentiasa dalam keadaan berakhlak, kerana ianya mendatangkan kebaikan terlalu besar. Baik, jadi kita sudah melihat betapa pentingnya dalam bab-bab yang begini, akhlak yang mulia. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat, ya, kebaikan daripada siri yang apa kita baca pada hari ini, yang mana ianya menceritakan betapa dalil-dalil daripada hadis dan Al-Quran berkaitan dengan akhlak yang mulia bersama manusia dan bersama haiwan. Ya, jadi insya-Allah. Hatta bila kita menyaksikan dalam hadis pun, dengan jin pun kita kena berakhlak mulia. Apa dia? Ya, apa dia? Apabila Rasulullah mengatakan, bila jangan beristinja, ya, jangan beristinja dengan tulang, kerana itu adalah makanan saudara kamu jin Islam. Ya, mengisyaratkan kita nak, orang dulu beristinja, kita dah tak ada dah. Ya, beristinja dengan tulang-tulang binatang sembelihan tak boleh. Ya, kita ingat macam batu ke, tak boleh dia. Kenapa? Itu adalah makanan jin Islam. Ya. Okey. Dalam bab ini mengisyaratkan kita pun berakhlak dalam dengan dengan makhluk-makhluk Allah di alam ghaib sana. Ya, makhluk Allah di alam ghaib sana, sampai begitu sekali kita diajarkan untuk berakhlak. Bayangkan, tapi masyarakat kita ni, ya, suka mentafsir ikut akal. Dia duduk rumah double story ke atau banglo ke, tiba-tiba ataupun dalam rumah tu dia dengar kruk kat dapur. Abang, bunyi kruk. Abang ada, itu jin tengah makan lah tu. Kan? Tak sama, jin tak makan macam kita makan apa tulang tu keruk. Ya, nak dapatkan lemak dia, tak. Jin makan macam mana wallahu alam. Tapi nak menceritakan bahawa benda tu tidak menjadi masalah. Ada pula yang pergi, ya, dia tak nak isap tulang tu ke apa ke, dia kata Rasulullah kata ini makanan jin. Ya, amboi. Makanlah, sampai kalau nak makan sup giabok pun tak menjadi masalah. Ya. Tulang lagi besar. Kerana sikap kita memikirkan jin makan seperti kita. Itu yang jadi silapnya. Itu pasal itu antara kita yang hidup dah berbeza. Apatah lagi jika manusia yang telah mati dengan manusia yang telah hidup, jauh langit dengan bumi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada hari ini kita dapat memahami konsep akhlak yang mulia begitu menyeluruh, berkaitan dengan, bermula dengan manusia, binatang, hatta dengan malaikat pun Allah ajar supaya kita berakhlak mulia. Tang mana? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila mengatakan berkaitan dengan hadis bersiwak, ya, orang yang bangun tengah malam nak bertahajud diarahkan untuk bersugi, gosok gigi.
Ya, kerana apa? Kerana apa yang dibacakan itu, malaikat akan meletakkan mulut dia pada mulut kita. Bagaimana? Pertama, bagi saya beriman tanpa mahu berbicara panjang kerana kehidupan sana di alam ghaib tidak sama dengan kehidupan kita di alam nyata. Maka bila kita baca, ayat Quran itu masuk dalam mulut malaikat, menjadi simpanan di sisinya untuk dibawa kepada Ar-Rahman. Jadi, baikkan mulut kamu, yang bersugilah dengan bersihnya. Jadi insyaAllah, tuan-tuan dan perempuan, akhlak kita adalah akhlak yang terunggul di kalangan manusia. Datanglah daripada itu, maka orang merokok, dia jadi isu. Rasulullah kata, kalau siapa yang makan bawang, yang mendatangkan bau, makan durian lah mendatangkan bau, maka dia akan menjadi isu juga, menyakiti jiran, orang yang berhampiran kita waktu solat. Jadi, ini di antara perkara yang amat penting untuk kita tekankan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, yang menjadi contoh kepada alam semesta bahawa kita sebagai seorang Muslim yang baik akhlaknya. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.